Kita sambung baru ni. Hadis tu kita baca dah, dua hadis yang panjang. Ada sambung di bawah tajuk bab qaulillah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Situ hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Baru ni kita yang kedua, yang ketiga. Hadis yang ketiga lah kita duduk bincang ni. Hadis yang ketiga dalam kitab ni. Muka surat 1106. Nabi SAW bersabda, bagi yang kena, sesiapa yang menyembah sesuatu, maka hendaklah dia mengikutnya. Maka orang yang menyembah matahari akan mengikut matahari, dan menyembah bulan akan mengikut bulan. Orang yang menyembah taghut akan mengikut taghut, yakni yang disembah. Tinggallah umat ini ada di antaranya yang dapat memberi syafaat, dan ada di antaranya yang munafik. Ibrahim Syah, yani syafi'uha atau munafiquha. Di dalam kebanyakan riwayat hadis ini munafiquha gitu, dengan tidak ada syafi'uha. Maka Allah Azza wa Jalla datang kepada mereka. Lalu dia berkata, ana rabbukum, akulah Tuhan kamu. Maka mereka berkata, ini tempat kita, mana kita akan terus duduk di sini sehingga Tuhan kita datang kepada kita. Maknanya hak sani itu, hak datang sani itu bukan Tuhan. Apabila Tuhan kita datang, kita akan mengenalinya. Selepas itu Allah datang kepada mereka dalam rupa yang mereka kenali. Lalu dia berkata, akulah Tuhan kamu. Pada ketika itu barulah mereka berkata, anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami. Dan mereka mengikutnya, dan direntangkan sirat di atas neraka Jahannam. Aku dan umatku lah yang mula-mula merentasinya. Pada hari itu tidak ada sesiapa pun bercakap kecuali Rasul-Rasul. Dan ucapan Rasul pada hari itu ialah Allahumma sallim sallim, dan begitulah seterusnya yang kita sudah baca baru ni. Apa yang kita malam ni nak bincangkan, iaitu Tuhan datang tu. Satu dia kata Tuhan datang. Tuhan pun kata, akulah Tuhan kamu. Ia tak terima tu. Maknanya umat Muhammad ini, hak mana akidah dia betul, dia tak terima hak tu mula-mula. Lepas tu dia kata kita akan duduk sini, tak situ. Sehinggalah Tuhan kita, yang ni hak sebenar, mari kepada kita. Bila Tuhan tu mari, Tuhan kita tu sebenar mari, kita akan kenal. Lepas tu marilah Tuhan, dan mereka pun dalam rupanya, dalam rupa Tuhan yang mereka kenali. Jadi di sini ada beberapa perkara, termasuk di dalam perkara mutasyabihat, perkara mutasyabihat, kerana disebutkan satu, Allah tu datang serupa dari segi zahirnya lah, datang. Untuk orang pun dikatakan ata juga, datang, ya'ti. Itu yang pertama. Yang keduanya, macam mana dikatakan Tuhan tu berupa dalam datang tu dengan satu keadaan sehingga mereka tidak terima. Lepas tu pada kali yang kedua tu mari dalam rupa dia sebenarnya. Jadi rupa tu lagu mana? Apa maksud rupa?
Itu ada beberapa perkara yang perlu diperjelaskan. Jadi di sini dia ada dua sepuluh dulu juga, iaitu golongan mufawwidah dan golongan muawwilah. Orang panggil golongan mufawwidah ni dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lagu-lagu ni kalau kata datang yang layak, yang sesuai, layak dengannya. Jadi datang tu bukan supaya makhluk datang. Begitu. Dia pakai gitu je. Supaya juga surah, bila dia sebut surah, maka surah lah. Kalau kita terjemah pun dalam rupanya lah. Tapi rupa yang tidak serupa dengan makhluk. Lagu mana kita tahu surah ke dia. Gitu. Tetapi satu golongan lagi, iaitu golongan yang mentakwilkan hadis-hadis yang seumpama ini. Jadi mengikut golongan yang mentakwilkan hadis-hadis supon ni, macam hadis ni dia takwil lagu mana? Dapat kita lihat kalau ada kitab ni nombor 4, Hasyiah nombor 4 dia sebut. Fayatihimullah, dia kata isnadul ityan ilaihi ta'ala majaz anit tajalli lahu. Itu yang pertama. Mana katakan Tuhan datang, Tuhan mari, itu majaz, bahasa pinjaman untuk memberi makna tajalli. Yang ni Tuhan menyingkapkan diri dia, menunjukkan diri dia. Jadi tunjukkan tajalli lahu. Menunjukkan itu tidak semesti tunjukkan zat dia. Begitu. Tunjukkan apa-apalah tanda dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hak takwil. Bila Tuhan datang, apa makna datang di sini? Maknanya mereka nampak Tuhan tu. Hak duduk di pada mahsyar tu nampak Tuhan. Sebab al-ityan ila syakhs mustalzimun li ru'yatihi. Jadi sebab kalau pergi datang kepada seseorang, dia mesti apa yang mesti berlaku? Yang mesti berlaku ialah dia nampak. Itu dia. Jadi maksud sini Tuhan pun nampak diri dia tu. Itu makna datang tu. Bukan makna datang tu makna pergi gitu dah. Maknanya dia menyediakan satu keadaan yang mana mereka tu nampak dia. Jadi orang-orang duduk pada mahsyar, hak mukmin saat ni nampak dia. Begitu. Bukan makna datang tu dengan makna datang tak. Tapi sesuatu yang mesti ada pada makna datang tu apa dia? Iaitu nampak. Bila mari nampak, kalau tak mari tak nampak. Jauh kau lindu, tak mari depan tak nampak. Bila mari depan nampak. Jadi maksudnya nampak. Itu yang kedua. Qadhi Iyad berkata, ini pendapat yang ketiga. Datang tu maksudnya fayatihimullah. Jadi di sini ya'tihim ba'du malaikatihi. Gitu. Yang ni Tuhan sebahagian daripada malaikatnya datang. Jadi bukan makna Allah tu sendiri datang, tapi malaikat dia datang. Itu kata Qadhi Iyad. Ataupun Allah datang, itu dia. Allah datang dalam rupa malaikat. Itu dia. Dia kata, mana kedatangan Allah tu mana dalam rupa malaikat, bukan Allah sebenar. Begitu kata dia. Jadi ini adalah ujian kepada orang-orang mukmin. Bila malaikat ini kata, ataupun rupa ini kata, akulah Tuhan kamu, maka mereka pun nampak ini bukan Tuhan. Sebab dia kenal Tuhan, mengaji dah Usuluddin semasa dalam dunia dulu. Dia kata bila hak mari mula-mula tu kata aku Tuhan kamu, ra'au alaihi min alamatil huduth ma ya'lamuna bihi annahu laysa rabbahum, laysa bi rabbihim. Jadi bila puak tu tengok, makna ini ada tanda-tanda baharu, sifat baharu, malaikat pun baharu juga. Tanda-tanda yang mana boleh dia
pastikan ini bukan Tuhan mereka. Gitu. Jadi makna mereka takwil gitulah. Ada beberapa takwilan. Hak kata Tuhan mari itu bukan maksudnya mari daripada jauh mari dekat gitu, tidak. Satu dengan makna tajalli, seperti mana Tuhan tajallikan kepada Nabi Musa kepada bukit tu. Yang ni dia menyatakan kebesaran dia, menyatakan kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia tu pada bukit sehingga hancur jadi bukit. Itu makna tajalli. Itu yang pertama. Yang kedua, makna datang itu makna nampak. Jadi Tuhan beri nampak kepada mereka diri dia tu. Begitu. Yang ketiga, dengan makna malaikat mari. Adalah malaikat yang pergi kepada mereka. Jadi oleh kerana malaikat itu datang kepada mereka dengan perintah Allah, maka dikatakan Allah datang. Itu hak takwil belaka tu. Ataupun dalam rupa malaikat. Mana Allah mari itu makna dengan berselindung di balik malaikat. Jadi sehingga orang-orang hak tengok saat ni, hak kemah Usuluddin belajar kenal Tuhan molek, dia tahu bukan lagu tu. Sebab apa? Sebab dia nampak rupa malaikat tu. Walaupun kata Tuhan, aku Tuhan, tapi rupa malaikat. Malaikat ni makhluk macam mana Tuhan. Itu dia. Jadi dia tolak. Begitulah. Kemudian baru Tuhan tu mari dalam rupanya. Rupanya. Jadi adakah Tuhan tu ada rupa? Adakah Tuhan tu ada rupa? Kalau mengikut Asy'ariyah, taklah. Maturidiyah, Tuhan tak ada rupa. Tidak berupa, tidak berbagai, tidak berbentuk. Itu dia. Itu sebab rupa, bentuk dan ini semua ni, ini adalah tanda-tanda baharu, benda baharu. Tetapi mengikut sesetengah ulama, dia katakan macam Ibnu Qutaibah, dia mengatakan Tuhan itu ada rupa, tapi rupa yang tidak serupa dengan rupa-rupa makhluk. Itu dia, gitulah dia gitu. Sebab apa dia pegang hadis ni lah. Dia pegang dengan hadis ni. Kalau kita nak tengok, kalau kita dalam kitab ni muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Mana ni? Itu dia. Nombor 6. Kitab ni muka surat sebelah nombor 6. 1107. Fayatihimul Jabbar fi surah. Tuhan Al-Jabbar datang dalam satu rupa. Jadi rupa tu. Lepas tu dia kata, fastadalla bihi Ibnu Qutaibah bidzikri surah ala anna lillahi suratan la kaswar kama thabata annahu syai' la kal asya'. Ibnu Qutaibah kata, bila dalam hadis ni, banyak hadis ni, bukan so, disebutkan bahawa Allah tu ada rupa. Bila ada rupa, kita terima lah. Tapi rupa yang tidak seperti rupa sekalian makhluk. Gitu. Serupa dengan Allah dikatakan sesuatu, tetapi sesuatu yang tidak menyerupai sesuatu yang lain lah. Lain semua tu. Allah tu syai', tetapi la kal asya'. Serupa juga banyak kan, dia kata Allah ni ada wajah, Allah ada tangan gitu, tapi tangan tidak serupa dengan makhluk. Apa peliknya kata dia. Dan kalau dalam hadis ni sebut ada surah. Tapi bagi ulama atas terima tu, sebab tak ada dalam Quran. Tu. Allah ni mempunyai surah, dalam perkataan surah tu tak ada. Tangan ada, syai' ada. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Tu. Ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Tu ada mana syai' tu dikatakan kepada Allah, tapi surah tak ada. Sebab tu mereka tak sih. Tak apalah. Tapi bagi orang yang kata berdasarkan hadis-hadis ni, dia kata Allah tu ada surah, maka surah itu tidak seperti surah manusia, makhluk ni semua sekali, tidak begitu. Itu yang pertama. Ibnu Qutaibah kata, wa ta'aqqabuhu, tetapi ramai ulama mengkritik dia, tak setujulah dengan dia. Wa qala Ibnu Battal tamassaka bihi al-mujassimah fa athbatu lillahi suratan wala hujjata lahum fi. Ibnu Battal kata puak-puak mujassimah pegang dengan ni lah, Tuhan tu berupa tu.
Tuhan ada rupa. Dia pegang dengan hadis-hadis ni lah. Dia kata, sehingga mereka mengisbatkan surah rupa kepada Allah tu. Padahal hadis ini tidak boleh menjadi hujah untuk mereka, kata mereka. Kata ni ulama ni. Hak Ibnu Battal sebut. Sebab apa? Sebabnya surah di sini boleh jadi dengan arti surah dengan makna alamat. Maka datang kepada mereka alamat, tanda kebesaran Allah. Serupa dengan makna tajalli tadi itulah. Boleh surah dengan makna alamat yang Allah SWT jadikan sebagai dalil kepada mereka untuk mengenalinya. Sebagaimana dalil dan alamat orang panggil surah dalam bahasa Arab. Ada juga boleh digunakan juga perkataan surah untuk dalil dan alamat. Kalau orang dulu ngaji kitab Jawi dulu, dia rajinlah guna surah masalah ni gini, rupa masalah tu. Apa rupa masalah itu? Bukan rupa masalah tu ada rupa, apa tak ada. Jadi keadaan masalah. Dia takwil gitulah. Kama taqul, seperti engkau kata suratul hadithika kadza wa suratul amri kadza. Jadi surah gambaran cerita kamu ni gini-gini. Gambaran ataupun rupa benda ni keadaan ni begini-begini. Gitu. Padahalnya cerita ataupun perkara tu dia tak ada surah, tak ada rupa. Pada hakikatnya, tapi dari segi bahasa orang guna. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia kata surah ini memang surah, tapi surah ini dengan arti salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ni orang lain pula. Surah di sini dengan arti sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mari itu di situ, yakni Allah di sini dalam satu rupa, dalam satu sifat. Begitu. Dalam satu sifatnya. Allah mari, Allah datang dalam satu rupa itu maksudnya dalam satu sifatnya. Begitu. Hak ni pendapat Baihaqi. Imam Baihaqi dia setuju dengan hak ni. Surah di sini dengan makna sifat Allah SWT. Supaya tangan disebut dalam Quran tu sifat Allah. Bukan tangan tu dengan makna tangan supaya makhluk tu. Ibnu Tin mengatakan bahawa makna surah di sini surah i'tiqad. Surah i'tiqad. Itu dia. Iaitu gambaran kepercayaan orang mukmin di pada mahsyar tu mari sehingga dia boleh kenal. Kalau kata gini Tuhan, kalau bukan Tuhan sebenarnya dia boleh tolak. Sebab apa? Dia dalam kepala dia sudah faham dah tentang Allah tu. Lagu mana sifat-sifat dia. Gitu. Itu surah i'tiqad. Khattabi pula kata di sini Allah mari dalam surah. Di sini bukan maksud nak ayat surah sifat kau dengan makna apa-apa, bukan. Di sini kalam ini kharaja ala wajhil musyakalah ataupun wajhil mutabaqah. Kharaja ala wajhil mutabaqah. Hak ni musyakalah. Musyakalah ni dalam bahasa Arab kalau tak disebut lagu tu tentang sesuatu yang memang layak bersifat dengannya, tiba-tiba disebut orang lain yang tidak layak bersifat dengan sifat tu, tetapi disebut untuk serupa, biar nampak serupa. Hakikat dia tidak serupa. Jadi oleh kerana tadi berhala-berhala ataupun yang disembah tu mari dalam rupa dia. Dalam rupa dia. Yang ni solid mari dalam rupa solid, waktu sembah matahari nampak matahari, mari tu dalam rupa tu. Jadi Allah pun mari dalam rupa juga. Dia sebut perkataan surah tu nak suruh musyakalah, orang panggil dalam istilah balarahnya, nak suruh nampak serupa perkataan itu dengan hak tadi. Pada hakikatnya tidak serupa. Dalam Quran dia sebut apa ni, wa makaru wa makarallah. Itu dia. Mereka mengadakan tipu daya Allah. Jadi adakah maknanya tipu daya? Lagu tu juga tipu daya ni sifat makhluk. Dia sebut lagu ni musyakalah. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat-ayat yang seumpama itulah. Jadi kalau Allah balas balik ke dia, balas balik tu dalam bentuk hak disebut tadi. Misalnya kalau menipu, Allah balas tipu. Bukan makna balas menipu juga dan seumpama itu, bukan.
Jadi hak ni ala wajhil musyakalah, kata Khattabi, bukan dengan maksud sifat ke apa, tak ada gitu. Jadi maknanya macam-macam lah yang disebutkan oleh ulama itu. Dan semua ini adalah ahlu sunnah belaka. Jangan kita silap faham. Kalau tidak ikut satu pahaman tu, maka kita kata selalu bukan ahli sunnah, siapa balah gagal, tak boleh lah, tak kena tu. Kalau kita baca kita ni nampak lah, ni gini. Ibnu Qutaibah seorang imam ahli sunnah yang besar, tapi dia berpendapat cara dia gitu, sebab dia ada hadis juga. Walau bagaimanapun kita tak boleh kata serupa dengan Mujassimah. Mujassimah ni mana golongan yang mengatakan Tuhan ni berjisim. Bila berjisim dia adalah rupa tu. Ibnu Qutaibah tidak lagu tu. Dia kata ada surah yang tidak serupa dengan surah makhluk ni. Adapun Mujassimah tu lagu lain. Dia mana rupa tu mana serupa makhluk lah. Tu tak bolehnya. Dengan sebab itu di sini ada perbezaan yang tidak sama di antara Ibnu Qutaibah tu dengan Mujassimah ke apa. Walaupun ulama ramai yang kritik lah, tapi tidak sampai kata dia tu rosak akidah ke apa. Tak. Sebab apa? Ni ada hadis. Misalnya Imam Baihaqi, imam besar, imam hadis, dia terima juga ni kata surah, tapi surah dengan makna sifat Tuhan. Tak tahulah hakikat dia lagu mana. Semua apa dengan ramai ulama yang takwilkan tangan tu dengan makna sifat dia. Tangan itu adalah satu sifat Tuhan, bukan tangan yang merupakan anggota tu, anggota makhluk tu, bukan, satu sifat dia. Jadi kita tak boleh nak fikir, nak bayangkan sikit pun tak boleh nak bandingkan dengan tangan makhluk. Tidak lagu tu. Itu adalah satu sifat yang digambarkan olehnya dalam bentuk perkataan tu, dengan menggunakan perkataan tu. Jadi di sini kalau kita tengok perkataan tadi lah, tak kenalah. Kita sudah rakyat dah. Kalau Asy'ariyah, Maturidiyah tak boleh, tak ada surah. Jadi makna hadis ni dia takwil lah, dia mesti kena takwil lah. Gitulah. Itu pun ahli sunnah. Hak tidak takwil lagu saat ni dia terima. Ni main-main besar, ahli sunnah juga. Cumanya atas kita lah, kita nak terima tak terima. Hak ni bukan satu perkara yang asas, bukan satu perkara yang asas. Sebab itulah ulama-ulama bahagikan dia akidah ni, usul ni dia ada dua. Satu usul akidah, yang kedua furu' akidah. Ni kalau hak ni kalau orang tak percaya, tak terima lah Tuhan tu ada satu sifat yang namanya surah. Sifat tu, kalau dia tak terima, tidak jadi kafir. Dia tak terima tu sebagai satu sifat, dia tak terima, tidak jadi kafir. Sebab apa? Ini furu' akidah. Kalau dia usul akidah, dia ada dalam Quran. Itu dia. Dengan sebab itu ulama selesai masalah ni, tidak jadi besar lah, tidak jadi geger. Sebab apa? Faham kaedah. Macam ni setara ada dalam Quran tu pun. Ada lagi misalnya qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Khilaf lagi tu, adakah boleh kita kata Allah tu syai' atau tidak? Masalah tu ada dalam Quran. Pasal tidak jelas lagi. Dari segi takdir, dari segi takwil dia tu tidak jelas lagi. Itu tidak jadi maknanya usul akidah. Supaya juga ni. Jadi kalau hak ni nak kata gini, hak ni nak kata gini, masih puak-puak kita lagi, masih ahli sunnah lagi. Dengan sebab itu kita kena peluah sikit ruang untuk ahli sunnah tu. Jangan kalau ahli sunnah kak, kalau tempat kita ni Asy'ariyah saja, hak lain tu dak, tak kena lagu tu. Misalnya kita tengok sini, ni ulama-ulama ni tidak ahli sunnah. Lepas dia pegang lagu ni, tidak Asy'ariyah tu lagu tu. Imam Bukhari sendiri dia kata Tuhan ada suara. Tuhan ada suara. Kalam Allah itu bersuara tetapi tidak berhuruf. Itu tidak sesuai dengan Asy'ariyah tu. Nanti akan datang, kita akan jumpa. Imam Bukhari pegang gitu. Dia ada suara, tapi suara dia tu serupa belaka. Tidak serupa dengan makhluk, satu pun makhluk. Manusia, kau malaikat, kau binatang, kau gapo, tidak serupa dengan makhluk. Dia duduk situ lah. Itu bezanya ahli sunnah. Tapi dia terima ada suara. Sebab apa? Ada dalam hadis.
akan datang kita akan jumpa. Jadi kita tidak nak kata dia ahli sunnah kah? Kalau ahli sunnah ni semata-mata ada dalam Asy'ariyah saja. Tak kena lagu tu. Supaya juga satu pihak dia kata Asy'ariyah tu tak betul semata-mata. Siapa sesat? Tak kena tu. Tak kena, tak ada pasal jadi tegar. Sebetulnya ini semua ahli sunnah wal jamaah belaka. Ahli sunnah wal jamaah belaka. Maturidiyah ke, Asy'ariyah ke, puak-puak yang bawa cara tauhid asma sifat, uluhiyah, rububiyah ke apa tu, semua ahli sunnah belaka. Ataupun puak-puak salaf ni yang berbeza-beza pendapat macam saat ni, ahli sunnah belaka. Imam Bukhari sendiri pun ahli sunnah, tapi dia ada kalanya serupa dengan ni, ada kalanya serupa dengan ni, tapi tak lari ke mana-mana pun. Tidaklah kata macam ni, sebut kata ada surah tu, jadi bila ada surah mesti dia ada jisim, mesti dia mengambil ruang. Tak ada. Siapa dia kata gitu? Tak ada. Tidak mujassimah lain. Mujassimah terima surah, dia mesti ada jisim. Bila jisim serupa makhluk. Sedangkan ni tidak. Tidak gitu. Tak apalah. Kemudian Tuhan datang kepada mereka dalam surahnya yang mereka kenali. Kalau banyaklah makna tadi kan kita sudah kaya ada surah tu apa makna. Kalau kita nak ambil Imam Baihaqi terima dalam sifatnya yang mereka kenali. Kenali itu kenali mana? Dululah belajar dah. Ataupun hak kenali di alam zat, alam zuriat dulu. Di sini dalam nombor 5. Fi suratihi allati ya'rifun yahtamil, boleh jadi bermaksud iaitu isyarat kepada apa yang mereka telah kenal semasa mereka semasa dikeluarkan zuriat Adam daripada sulbinya. Alastu bi rabbikum qalu bala. Itu pada ketika itu, pada ketika Tuhan mengambil perjanjian dengan anak cucu Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Mereka jawab semua. Hak kafir, hak Islam pun, hak kemudian dalam dunia ni pada masa tu terima berlaku. Jadi Tuhan buat hak tu semula. Kena tu kena support dia, kena di alam zuriat dulu, sebelum lahir ke dunia ni lagi. Alam zuriat dulu. Dia kena lagu tu lah. Lepas tu Allah SWT membuatkan mereka lupa dalam dunia. Bila mari dalam dunia ni menjadi hijab. Jadi ada yang kena Tuhan, ada yang tak kena Tuhan. Walaupun banyak persiapan-persiapan yang Allah SWT letakkan di dalam diri manusia tu, Allah SWT letakkan di dalam diri manusia tu banyak yang memudahkan dia untuk kena Tuhan. Ada hati nurani, ada akal, apa tu semua tu ada fitrah semula jadi manusia tu. Hak tu memudahkan dia dapat. Walaupun begitu, tetapi dia ada juga halangan. Sehingga kalau tanya orang Islam pun ingat kalau dia mau berjanji dulu dengan Tuhan, tak ingat. Gitulah. Tak ada siapa pun tak boleh ingat. Tapi hakikatnya begitu. Lepas pada tu diingatkan mereka pula tentang hak itulah pada hari akhirat. Saya jadi teringat semula. Teringat dia, aku itu Tuhan dulu begitu. Hak tu kata fa idza jaa rabbuna arafnahu, bila Tuhan kita mari kita akan kenal dia. Ibnu Battal berkata, dia ambil daripada Muhallab, dia kata Allah SWT menghantarkan kepada mereka malaikat untuk menguji mereka dalam i'tiqad mereka terhadap sifat Tuhan, alladzi laisa kamitslihi syai'. Tu Tuhan uji melalui malaikat. Jadi malaikat tu pergi kata ana rabbukum. Lepas tu orang kata, macam mana malaikat dia boleh kata pula dia tu mengaku Tuhan? Dah Tuhan suruh kata begitu sebagai ujian dia. Sebab kita katalah dah tak boleh sembah apa nama ni manusia. Apa yang suruh sujud pada Adam tu? Dah dia suruh malaikat sujud.
termasuklah apa nama iblis ke apa. Dulu itu kira kecuali lah. Hak ni pun kira kes kecuali lah. Jadi apabila malaikat semari dia mengaku, ini sebagai ujian. Sebagai ujian. Fa idza qala lahum ana rabbukum raddu alaihi lima ra'au alaihi min sifatil makhluq. Mereka tolak. Pasal apa? Pasal nampak sifat makhluk tu ada. Walaupun malaikat pun makhluk. Sebab itulah orang yang akidah dia molek, sesok dia boleh dengan sendirinya jadi dia tolak. Sehingga mereka kata apabila Tuhan kita mari kita akan kenal lah. Tak segi nak duduk sini macam mana sembah kau tu sembah kau ni pergi dah hak tu. Gitu. Jadi dia boleh kenal. Bila Tuhan tu mari dalam sifat dia ataupun dalam rupa dia yang tidak menyerupai sekalian makhluk, seperti mana yang mereka tahu dan faham dalam akidah mereka, maka hak kali yang kedua tu mari. Hak Tuhan mari sebenarnya. Mari tu dalam beberapa makna tadilah. Bila mari tu, maka dia pun terima, turut dah. Suruh pergi kot ni misalnya, pergi. Gitu cara dia. Mereka pun turutlah dia. Turut Tuhan. Yang ni turut Tuhan tu maksudnya kalau dia suruh pergi kot ni, pergi kot tu. Dia suruh buat lagu ni, buat lagu tu. Misalnya dia suruh sujudlah pula. Ni pada masa tu sujud. Tapi puak-puak munafik akan datang dia sebut ni dalam tak boleh nak sujud. Jadi kerah belakang. Jadi kerah belakang. Supaya papai gitu, tak boleh nak sujud. Kalau sujud patuhlah gitu. Tak boleh. Pada masa ni tidak pisah lagi. Maknanya orang-orang kafir. Jadi tidak pisah lagi orang munafik dengan orang Islam. Dari segi puak-puak munafik ni dia turut lagi orang Islam, orang mukmin sebenar masih lagi pada ketika itu. Allah SWT beri lagi. Lepas pada tu barulah suruh sujud Tuhan hak sebenar. Sujud dapat sujudlah orang mukmin. Orang munafik tak boleh sujud. Sebelum pada ni dia duk turut orang mukmin, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami nak tupai cahaya. Lepas pada tu tak boleh dah. Tak boleh tupai dah. Lepas pada tu dia sampai masa ni lah. Lepas pada tu munafik terpisah lah. Dan hak mana mukmin, hak mana Islam sebenar tu dia boleh kenal tujuan Tuhan yang buat lagu tu, iaitu supaya diketahui, dilihat sendiri oleh orang-orang yang ada ni. Dulu dia sekali dengan kita, semaya sekali, puasa sekali, segala-galanya sekali dengan kita. Di situlah Tuhan nak pisahkan. Itu tujuan. Dan direntangkan sirat di atas neraka Jahannam. Aku dan umatku lah mula-mula merentasinya. Tak ada siapa dia pun kecek hari itu, kecuali Rasul-Rasul dan ucapan Rasulnya pada hari itu, iaitu Allahumma sallim. Dari segi terjemah tu kita sudah terjemah dah bawah ni. Dan dalam neraka Jahannam tu ada kalalib, ada cangkuk-cangkuk. Anak-anak erek ni serupa dengan duri pokok sa'dan. Jadi dia rekod gitu, ujung dia ni rekod gitu, tajam. Ujung dia tajam dan tajam juga ni. Itu dia tu, mata dia tu. Hal ra'aitum as-sa'dan? Nabi tanya sahabat-sahabat dia, kamu pernah tengok ke pokok sa'dan? Sahabat kata, muka dia duduk kawasan tu juga. Ya, pernah. Serupa tu lah kata dia, serupa dengan duri pokok sa'dan itu. Cangkuk tadi. Cumanya tak ada siapa dia tahu besar mana, kadar besar, amat besar. Sosok tu amat besar. Tuhan saja yang tahu, orang lain tak tahu setara mana besar. Tapi dari segi rupa dia tu lagu tu lah. Dari segi rupa tu lagu tu. Kalau hak lagu ni tak apa. Dia kata cangkuk hak dalam neraka tu serupa dengan duri pokok sa'dan, cuma besar. Tak apa. Pasal apa? Walaupun hak akhirat, hak ni hak dunia tak apa, boleh buat banding. Tapi kalau Tuhan tak boleh. Tak boleh banding dengan hak dunia. Dengan sebab itulah
ulama-ulama yang takwil yang gitu gini tu dia sebab kalau nampak serupa, mana boleh Tuhan dia serupa. Jadi maka dia pergilah takwil lah begitu gini. Jadi hak ni dia menyambar manusia mengikut amalan mereka. Cangkuk sekali. Ada hak mukmin, dia kekal dengan amalannya. Hak mana mukmin tu kan dia tak jatuh lah. Tidak kena cekuk lah. Al-mubaq bi amalihi, ada juga yang binasa kerana amalannya. Jadi binasa tu kena cangkuk kau tu lah. Ada di antara mereka al-mukhardal, yang menjadi seperti biji sawi. Hancur. Ada kena cicat. Dah kena sikit apa ni, soyok dah, luka dah, teriri dah, kita kata. Awil mujaza, ataupun dibalas, ataupun seumpamanya dia sebut perkataan itu. Dengan sebab itulah dalam kita hadis ni, dia mukhardal, macam-macam lagi ada perkataan ini. Lebih kurang gitulah maksud dia. Thumma yatajalla hatta idza faraghallahu minal qada, kemudian Allah Subhanahu wa taala nyata. Itu makna dalam bentuk tajalli lah. Dalam bentuk tajalli nyata. Nyata dalam bentuk tajalli ni maknanya dia menyatakan apa-apalah, misalnya kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia. Jadi menyatakan itu macam-macam lah. Hak dia nak buat apa dia pada masa itu. Dia nyata dalam bentuk itulah. Begitu. Dalam keadaan itulah. Sehingga Allah bila selesai daripada menyelesaikan kes manusia, jadi kira-kiranya Allah nyata tu sebagai hakim. Sebagai hakim, dan sebagai penghitung, sari'ul hisab. Jadi nyata sifat dia ketika itulah. Kalau ni dia tidak nak itu lagi hak tu. Jadi sifat tu mana tidak guna sepenuhnya. Sifat tu jadi tidak digunakan sepenuhnya. Walaupun ada dah banyak lagi hak nak hisab tu, Tuhan nak hisab saja, nak hukum, nak selesaikan masalah tu. Jadi sifat-sifat Tuhan yang banyak tu kan akan nyatalah pada masa itu. Makna yatajalla, akan nyata Tuhan itu, yakni sifat-sifat dia yang dikehendaki nyata pada masa tu. Misalnya sifat dia sebagai pemutus, orang ni ahli neraka ke ahli syurga ke, orang ni kena selama mana, menyelesaikan masalah-masalah dia ada buat nyaya kepada siapa-siapa ke. Jadi hak tu kena balasan. Akan nyatalah hak tu. Dalam dunia ni tidak nyata hak tu. Sehingga apabila selesai memutuskan kes hamba-hamba, maknanya dia nyata tadi untuk menyelesaikan hak ni lah. Wa arada an yukhrija bi rahmatihi, dan dia mahu mengeluarkan dengan rahmatnya ahli neraka hak dia kehendaki. Dia akan suruh malaikat mengeluarkan daripada neraka orang yang tidak syirik dengan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan apa-apa. Hak Allah nak merahmatinya lah dari kalangan orang-orang yang mengucap la ilaha illallah. Malaikat pun akan kenal mereka dalam neraka tu, yang berdasarkan kesan-kesan sujud. Kesan-kesan sujud. Neraka akan makan manusia kecuali kesan sujud. Allah haramkan kepada neraka memakan kesan sujud tu. Jadi itulah malaikat masuk tu. Jadi maknanya malaikat kenal ada amalan dia, walaupun tidak banyak, kena masuk neraka dulu. Tetapi semaya tu ada. Itu makna sujud tu. Dia ni semaya juga, tetapi apa masuk neraka. Maknanya tidak semestinya orang tu kalau dia semaya maka dia tak masuk neraka dah. Boleh jadi ada kesalahan lain masuk neraka juga. Ni hadis ni lah menunjukkan, sebab dia ni malaikat kenal ni melalui kesan sujud. Maknanya dia semaya. Kalau sujud ikut dah tidak cara semaya tu tak terima hak tu. Sujud ikut surah sepuluh kafir tu tak ada apa sujud pun. Jadi maknanya sujud ni sujud hak sah, diterima di sisi Allah, cara semaya lah.
Makna dia semaya, tapi apa masuk neraka juga, menunjukkan bahawa orang Islam hak semaya pun, bahkan hak bui zakat pun, dan banyak lagi lah buat lain, kalau ada kesalahan yang boleh membuatkan dia masuk neraka, masuk. Cumanya atas belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala lah, rahmat dia lah, nak selama mana. Ada kalanya dia masuk, lalu tak lama selepas pada tu diberi syafaat oleh malaikat, macam ni, malaikat keluar, begitulah. Jadi kesan sujud ni hak mana? Ada ulama mengatakan kesan sujud ni dahi. Ada juga yang mengatakan kesan sujud ni maknanya anggota hak kena lantai ataupun tanah pada ketika sujud. 7 dah. Dengan sebab itu dia suruh rapat tu. Dia suruh rapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh tu. Tak rapat tu. Iaitu dahi, tangan, lutut, kaki. Gitu. Jadi 7 anggota tu. Hak tu makna tidak makan. Jadi malaikat tahu situ. Nak pergi ambil tu. Mereka pun keluar daripada neraka dalam keadaan tuhishu, sudah hangus. Tuhishu ni makna hangus. Siapa jatuh daging ni, luruh daging ni, nampak tulang. Itu makna hangus. Siapa lagu tu? Hangus lagu tu. Mana saya soal. Dan dituangkan ke atas mereka air kehidupan. Lepas pada 7 air itu yang betul mereka tumbuh. Dia guna perkataan tumbuh. Di bawahnya, di bawah air yang dituang, tumbuh seperti mana tumbuhnya biji benih yang dibawa oleh lumpur banjir, yang hanyut bersama lumpur banjir. Mudah benar, subur benar tu. Jadi naik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan kes di antara manusia. Kes di antara manusia, sehingga tinggal seorang daripada mereka. Tinggal seorang, muqbilun biwajhihi 'ala an-nar. Seorang ni duk ngadak neraka. Inilah ahli neraka hak paling akhir sekali masuk ke dalam syurga. Dia pun kata, oh Tuhanku, palingkanlah wajahku, mukaku daripada neraka ni. Fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani dhaka'uha. Baunya cukup menyakitiku, kata dia. Dan selarannya membakar aku, menghanguskan aku. Sakit, kata dia, sakit. Fa yad'u Allah bima sya'. Baru ni kita sudah terjemah dah. Doa lah dia sebanyak mana dia nak doa. Kemudian Allah pun kata, lagu mana kalau engkau diberikan hak kamu minta, adakah nak minta orang lain? Dia kata tidak. Demi kemuliaanmu aku tak akan minta dah hak lain, kata dia. Hak ni pun besar dah. Maknanya gitulah. Tuhan pun bui lah. Dia pun bui perjanjian dan perteguhan kepada Tuhan. Janji gini janji, jangan kira lah janji tu. Sebanyak yang dikehendaki Allah lah, yang ditakdirkan oleh Allah, gapo dia nak janji tu. Kita pun tak tahulah, macam-macam lah janji yang dia kata tu. Tuhan saja yang tahu. Lepas tu Allah SWT pun memalih muka dia daripada neraka. Bila dia sudah menghadap syurga dan nampak syurga, terdiam dia beberapa lama, selama yang dikehendaki oleh Allah. Tak tahulah berapa lama tu pula, senyap situ pula. Tetapi dia sebut selama yang dikehendaki oleh Allah. Tak tahulah selama mana sebenarnya. Ada senyap situ. Lepas tu baru dia kata, oh Tuhanku, kata dia, dekatkanlah aku ke pintu syurga, bawalah aku ke pintu syurga. Tuhan pun kata, tidakkah engkau telah berjanji
macam-macam janji dan perteguhan kamu telah berikan, iaitu kamu tidak akan minta apa-apa lagi selain daripada apa yang telah diberikan kepadamu itu. Wailak. Kalau kita kata anak Adam, ma aqdarak, alangkah mungkinnya engkau. Mungkin tak boleh nak pegang janji ni. Tu sifat manusia tu lagu itulah. Dia pun kata, oh Tuhanku. Dia pun doa banyak mana dia nak berdoa. Tuhan pun kata, lagu mana kalau builah kamu minta saat ni, ada kena minta lagi hak lain. Semua tak ada jugalah lagu tu lah, beberapa kali. Janji lagu tu juga, sehingga Allah SWT bawa dia ke pintu syurga. Bila dia berdiri saja di pintu syurga tu, terbuka pintu syurga. Terbuka pintu syurga, tak masuk lagi, terbuka. Kita mudah faham lah sampai ni nak duduk depan pintu tu, terbuka pintu. Gitu. Duduk saja tu, diri saja situ, terbuka, tak masuk lagi. Tak payah buka dengan anak koci ke apa. Jirik situ, siapa situ, jirik situ, terbuka. Kita mudah faham lah. Orang zaman dulu kan tak boleh diterima begitu. Infahaqat lahul jannah, terbuka luas surga tu kepadanya. Fara'a ma fiha, dia pun nampaklah kesenangan dan kesukaan yang terdapat di dalam syurga itu. Di situ dia terdiam. Cegak tengok situ tu lama mana, selama dikehendaki Allah. Dia tak tahu selama mana, berapa jam ke, berapa hari ke, berapa bulan ke, berapa tahun ke, tahun kita, bulan ke bulan kita, kau tak tahulah. Gitulah keadaannya. Kemudian dia kata, oh Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga. Pula Tuhan pun kata, bukankah engkau telah memberi janji-janji dan perteguhanmu kepadaku, bahawa engkau tidak akan meminta selain daripada apa yang telah diberikan kepadamu. Anak Adam, alangkah mungkinnya engkau. Dia pun kata pada ketika itu, oh Tuhanku, kata dia, tak mahulah aku sama sekali menjadi makhlukmu yang paling malang, kata dia. Tak mahu aku sama sekali menjadi makhlukmu yang paling celaka ataupun paling malang. Mana dia berserah, kalau lah dia tak boleh masuk, dia lah paling malang. Padahal ramai lagi hak duduk dalam neraka tu orang. Tapi pasal apa dia ni ahli syurga kan, ahli neraka hak paling akhir, ahli syurga hak paling akhir masuk syurga daripada neraka. Gitu. Dia terus berdoa semacam, sehingga Allah suka kepadanya. Jadi perkataan yadhaku ni kalau dalam bahasa Arab dengan makna suka, ketawa, itulah suka kita suka tu. Bukan suka makna gembira tu, tak. Suka sengih kalau kita orang ni. Perkataan itu digunakan untuk Allah. Jadi ini pun termasuk dalam mutasyabihat juga ni. Hadis yang mutasyabih juga. Suka tu apa makna? Jadi sebab itu ulama mengatakan kalau suka, hak takwil lah. Hak tidak takwil dia kata suka yang sesuai dengan dia, yang layak dengannya, tak payah takwil. Hak ni pula, hak takwil ni kata suka tu mana redha. Mana redha, Tuhan suka tu mana Tuhan kenal lah. Tuhan kenal ke dia, Tuhan redha kepadanya. Jadi seperti mana kalau seseorang tu suka, apa lazimnya, apa yang mesti daripada seseorang itu suka, dia akan bagilah. Bila kalau misalnya kita kata ayah kita suka, dia akan bagilah apa yang kita minta bila dia suka, bila dia kenal ke kita. Gitu. Bukan maksudnya Allah suka tu serupa dengan, kalau guna perkataan itu pun tak ada siapa dia pun ahli sunnah wal jamaah ni kata Allah SWT suka seperti makhluk, tak ada gitu. Bila Allah suka kepadanya, dia pun katalah kepadanya, masuklah dalam syurga. Dia pun masuk. Allah SWT pun kata kepada dia, cuba kamu naklah, biar kamu berhasratlah, ataupun kamu naklah gapo-gapo. Dia pun berhasratlah, nak gani. Nak gani boleh. Senyap banyaklah. Dalam setengah-setengah hadis lagi disebut senyap. Dia tak ingat dah gapo dia nak. Tuhan tolong peringat dia. Gani tidak nak. Gani
Nak. Lepas tu kemudian lagi tak tahu nak ayat, suka sangat ni. Goni. Dia sebut pula Allah SWT mengingatkan dia. Mana mengingatkan dia tu kira-kira dia nak dalam dunia dululah. Dalam dunia ni kalau kira nak banyaklah. Nak godi. Sebut. Dia sebut. Dan dia kata lagu ni sehingga habis keinginan dia tu, apa yang dikehendakinya tu habis. Allah SWT apa kata? Ni semua ni hakmu. Dan mu boleh sekali ganda lagi serupa dengan ni. Ni setahu hakmu nampak ni. Ni boleh kamu. Sekali ganda lagi serupa ni. Boleh kamu. Saya kata gitu. Itu. Atha bin Yazid berkata, ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, dia kata Abu Sa'id Al-Khudri ada juga sekali sahabat Nabi ni. Dia tak nak bantah apa-apa riwayat Abu Hurairah. Tak nak tolak apa-apa. Kecuali apabila Abu Hurairah ni kata Allah SWT kata ke dia tadi, ni semua hakmu, lepas tu sekali ganda lagi diberikan kepadamu. Supaya ni Abu Sa'id tegur. Abu Sa'id kata 10 kali ganda support tu, bukan sekali ganda. Abu Sa'id kata, wahai Abu Hurairah, dia kata. Abu Hurairah pun kata, hak aku ingatnya hak tu ya, dia kata. Hak ni semua hak kamu dan sekali ganda. Support dengan hak ni boleh kamu juga. Gitu je. Abu Sa'id Al-Khudri kata, aku bersaksi bahawa aku benar-benar ingat daripada Rasulullah SAW sabda baginda, ini semua hak kamu dan 10 kali ganda seumpamanya menjadi hak kamu. Abu Hurairah pun kata, dia wayak lagi lah. Dia kata itulah orang tu ialah ahli syurga yang paling akhir masuk syurga. Lagu tu lah, ahli syurga paling akhir masuk syurga. Jadi jadi ada ulama yang menyebutkan, iaitu orang yang paling akhir masuk syurga ni nama dia Gab. Ada yang sebut namanya Hannad, ada yang sebut namanya Juhainah. Mana dia sebut? Ada dalam kitab ni pun ada sebut. Ada yang mengatakan namanya Hannad, ada yang menyebutkan namanya Juhainah. Itulah. Kemudian riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri lebih kurang itu juga. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kita melihat Tuhan kita pada hari kiamat nanti? Nabi SAW kata, adakah kamu berasa sukar untuk melihat matahari pada ketika hari cerah? Kami kata tidak. Jadi berasa sukar ke, berasa mengalami kesesakan ke, itu mana tudarun belakang itu. Nabi SAW kata, kamu tidak akan mengalami sebaran kesukaran untuk melihat Tuhan kamu pada hari itu, seperti mana kamu tidak mengalami sebaran kesukaran untuk melihat matahari sekarang. Kemudian berserulah yang berseru, masing-masing kumpulan hendaklah pergi kepada apa yang selama ini mereka sembah. Maka orang yang menyembah salib akan pergi dengan salib mereka. Orang yang menyembah berhala akan pergi dengan berhala. Hak menyembah macam-macam Tuhan selain Allah akan mengikut tu. Gitulah mana akan pergi masing-masing. Mana dia nampak lah, dia nampak Tuhan beri nampak
Kalau salib lah. Kalau berhala nampak berhala tu. Suruk tu. Sehingga tinggal orang yang menyembah Allah sahaja. Dari kalangan orang baik ataupun hak jahat, tak cara dah, tapi hak Islam lah. Wa ghubbarat min ahli kitab, dan saki baki ahli kitab. Hak tu je tinggal. Saki baki ahli kitab. Jadi maksud saki baki ahli kitab ni, mana ahli kitab yang ikut kitab dia hak betul lah. Tapi dia tak ada dengan apa ni, zaman fatrah lah kita. Tak ada dengan nabi kita. Tak ada dengan nabi kita. Itu ghubbara ahli kitab. Thumma yu'ta bi jahannam, lepas tu dibawa jahannam. Tu'radu, direntangkan, ka'annaha sara. Jadi bukan neraka semati ni, dia mari rupa neraka. Dia mari rupa neraka tu direntangkan di situ macam fata morgana ataupun alang-alang. Jadi nampak macam daripada jauh tu macam air gitu berolak. Seperti kita kata jalan raya lah, daripada jauh tengok tu macam air. Itu fata morgana. Dan dikatakan kepada orang Yahudi, apa kamu sembah dulu? Mereka jawab, kami sembah Uzair anak Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kamu dusta. Allah tidak mempunyai isteri, tidak pernah mempunyai isteri dan anak. Tak ada. Betul, mana kamu bohong. Kamu kata kamu sembah anak Tuhan, macam anak Tuhan itu ada. Padahal tak ada. Anak Tuhan itu tak ada. Kamu bohong. Lepas tu katalah pula, fama turidun, kamu nak ke pada Allah ni? Mereka jawab, dahagalah pada ketika itu, kami nak bui minumlah kepada kami. Kamu bui minumlah kepada kami. Lalu dikatakan minumlah. Dan nampak macam air berolok-olok tu. Pakak pergilah. Hunggar pergi. Fayatasaqatun fi jahannam. Bila hunggar pergi, mereka berguguran. Yatasaqatun, berguguran dalam neraka. Neraka dah tu nampak tu. Nampak macam air. Bila pergi, jatuh dalam tu. Kemudian dikatakan kepada Nasara pula, kamu dulu sembah apa? Mereka kata, kami sembah Al-Masih ibn Allah. Nabi Isa lah, anak Allah. Dikatakan kepada mereka, kamu dusta. Allah tidak pernah ada isteri, tidak pernah ada anak. Muduk kata lawak, kata selalu situ. Tapi tak apalah, kamu nak apa? Nak air juga. Mana keadaan pada masa tu dahaga benar. Dahaga benar pada masa tu. Bila dia kata gitu, dikatakan kepada mereka, minumlah. Mereka pun hunggar pergi berguguran di situ, jatuh celabok situ. Sehingga tinggal orang yang menyembah Allah, hak baik ke ataupun hak fajir, hak jahat, ada lagi. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, apa yang menyebabkan kamu duduk sini ni tak pergi ni? Orang lain pergi belakang, ninggalkan. Apa kamu tak pergi? Orang lain semua pergi. Mereka kata, faraqnahum wa nahnu ahwaju minna ilaihi al-yawm. Kami telah berpisah dengan puak-puak tu, ketika mana kami lebih perlu lagi kepada mereka berbanding hari ini. Jadi ketika dalam dunia dulu perlu juga kan nak kira. Ketika tu pun kami tak ikut dah demo ni, pisah dah. Usah ke hari ni perlu ke apa? Hari ni kami tak perlu dah. Ketika kami lebih perlu dulu pun kami pisah dah. Tak turut apa-apa ni. Mana gitu. Sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru kebenaran. Sami'na munadiyan yunadi. Bukan. Yunadi, yang menyeru, hendaklah setiap golongan itu pergi kepada apa yang mereka sembah selama ni. Kami tunggu Tuhan kita. Orang lain dia pergi, kami tunggu Tuhan kami.
Qala, Nabi SAW bersabda, fayatihimul jabbar fi suratin ghairi suratihi hatta ra'awhu fiha awwala marrah fayaqul ana rabbukum fayaqulun anta rabbuna wala yukallimuhu illa al-anbiya. Maka Tuhan Al-Jabbar datang kepada mereka dalam rupa yang bukan rupa yang mereka telah melihatnya pada kali yang pertama. Itu dia. Kali yang pertama tadi, dalam hadis yang tadi kan, mula-mula dia mari. Pada tu mereka ni tak terima. Lepas tu mari pula kali yang kedua. Kali yang kedua tu mari, kita sudah bicara dah saat ni masalah mari tu lagu mana? Lagu tu lah. Jadi bila mari tidak dalam rupa hak mula-mula tu. Mereka pun kata, apa ni Tuhan kata, aku Tuhan kamu. Mereka pun kata, engkau Tuhan kami. Mana dia kenal sungguh, engkau Tuhan kami. Baru tu Tuhan kata gini-gini tu. Tidak ada yang bercakap dengan Tuhan melainkan Nabi-Nabi. Hak percakapan lain tu ada. Hak percakapan dengan maksud nak minta gapo-gapo, berasa boleh nak minta dengan Tuhan, tak ada pada hari itu. Fayaqul hal bainakum wa bainahu ayah ta'rifunaha. Tuhan pun kata, adakah ada tanda di antara kamu dengan Tuhan itu yang kamu boleh kenal? Adakah gitu? Kamu kenal? Fayaqulun, mereka pun kata as-saq. As-saq fayukshafu an saqihi. As-saq ni bukan makna betih, tapi asal makna dalam bahasa Arab betih. Setengah-setengah tak faham ni, kata fayukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Itulah mana Tuhan buka betih pula. Bukan lagu tu. Fayaqulun as-saq. Kalau nak pakai makna tu dengan makna itu pun tidak serupa dengan makhluk lah juga. Gitulah. Tetapi kebanyakan ulama tidak pakai gitu. Maka Allah menyingkapkan saqnya. Allah buka saqnya. Fayasjudu lahu kullu mu'min. Setiap orang mukmin sujud kepada Tuhan. Bukan makna buka betih. Mana Allah SWT menyingkapkan kepada mereka, tajalli kepada mereka dalam rupa yang mereka cukup faham, kenal betul Allah SWT. Itu makna saq. Jadi Allah SWT menyatakan dia dalam sifat dia yang mereka cukup kenal, iaitu sifat yang tidak menyerupai mana-mana makhluk. Supaya mereka belajar. Begitu. Itu makna saq. Satu. Yang kedua, saq itu dengan makna Allah SWT pun perhebatkan pada ketika itu. Perhebatkan perhebatkan hukuman dia ataupun azab dia, sehingga orang-orang mukmin ni tahu bila ada hak ni, maknanya hak ni sampai peringkat akhir dah lah. Gitu, peringkat akhir. Fayukshafu an saqihi. Itu nombor 7. Fayukshafu an saqihi. Saq ni ditafsirkan dengan syiddah, mana kedahsyatan, kehebatan, teruk. Yukshafu an shiddati dhalikal yawm, maknanya disingkapkan, dibuka pada keadaan yang paling teruk di hari akhirat sesuatu. Gitu. Ini adalah satu masal, satu peribahasa dalam bahasa Arab. Orang guna untuk menyatakan sesuatu keadaan apabila sampai di kemuncaknya, mana kemuncak keterukannya. Gitu. Yadribuhu al-Arab li shiddatil amr, kama yuqalu. Supaya orang Arab kata juga, qamatil harb ala saq, qamatil harbu ala saqin. Jadi ala saqin itu mana? Perang telah berdiri di atas betis. Tak boleh makna lagu tu. Perang telah menjadi sengit. Tu telah menjadi dahsyat, teruk. Begitu. Ada juga yang mengatakan saq ini maksudnya ialah nur azim.
Nur, Allah SWT menyatakan satu cahaya yang mana orang mukmin dapat kenal pada masa itu. Bahawa ini adalah sampai ke peringkat kemuncak dah. Gitu. Ada juga ulama yang mengatakan sak di sini maksudnya sekumpulan malaikat. Jadi sak itu kumpulan. Sak itu dia penjodoh bilangan dalam bahasa Arab, untuk digunakan dengan makna kumpulan. Sak bukan dengan makna betih. Sehingga Allah SWT menyatakan sekumpulan mereka, menunjukkan sekumpulan malaikat. Mana begitu. Dalam bahasa Arab orang kata saqum minan nas, sekumpulan orang. Seperti mana orang kata rijlun. Kalau rijlun ni bukan makna kaki. Kalau letak sekali dengan belalai, rijlun min jarat, orang kata dalam bahasa Arab kata. Ini sekumpulan belalai. Tapi orang tidak guna sak kalau untuk belalai. Orang guna rijlun. Jadi rijlun tu bukan makna kaki. Supaya juga sini sak bukan makna betih, digunakan dengan makna kumpulan. Gitu. Macam-macam lah makna yang diberikan. Ada juga yang mengatakan sak sehingga ditunjukkan satu pasar. Ada juga ia tidak serupa dengan pasar-pasar lain, beza. Ada juga kata gitu. Ada juga yang mengatakan sak di sini dengan makna an-nafs, zat dia. Yani yatajalla lahum zatuhu. Allah SWT mentajallikan zatnya kepada mereka. Kalau tajalli sifat tu tajalli sok muda. Tajalli sifat tu tajalli sok muda. Dia tajalli zat dia. Jadi sehingga orang mukmin tu dia kenal Tuhan pada masa tu. Tu kita tak tahulah lagu mana. Tapi gitulah makna sak ni, bukan dengan makna betih. Sak dengan makna zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yukshafu an saqin. Itu dalam Quran sebut an saq, macam-macam makna tadilah. Ada orang yang terjemah dengan makna ni banyaklah. Di antaranya pada hari disingkapkan, dinyatakan kepada mereka zat Tuhan. Ada banyak maknalah. Mereka pun sujudlah. Dan tinggal orang yang sujud kepada Allah dengan maksud riak, menunjuk-nunjuk, dan untuk didengari orang, supaya orang tahu, orang kata dia ni Islam. Semasa dalam dunia dulu. Fayadhhabu kaima yasjuda. Dia pun nak sujud juga. Hak walak semaya dulu. Tetapi belakang dia tu jadi macam satu papan tabak. Jadi kerah gitu, tak boleh nak sujud. Situlah jadi baru jadi suku ni. Hak betul-betul mukmin dengan hak munafik. Jadi hak munafik ni tidak pergi selalu dalam neraka tu. Sepuhat tadi kemudian lagi. Lepas pada tu baru jadi suku. Lepas tu baru ada jisr, titian ataupun jambatan tu diletakkan di atas neraka Jahannam. Kami berkata, wahai Rasulullah, sebab Nabi SAW guna perkataan jisr ataupun jasr. Gapa dia jasr? Retak ataupun jambatan tu, retak lagu mana? Nabi SAW kata madhadatun mazallatun, iaitu satu tempat yang menyebabkan orang ni jadi tergelongsor, tergelincir. Kalau naik atas tu jadi glosor, conggi, tergelincir. Dalam hadis yang lain disebut halus lagi, daripada rambut, sehelai rambut, dan tajam lagi daripada pedang. Tapi adakah untuk semua? Kalau kita perhati hadis-hadis ni, tidak untuk semua orang. Lagu tu keadaan dia tu dia jadi berubah-ubahlah keadaan dia tu. Tu peliknya. Kepada orang ni lagu ni jadi jambatan tadi, kepada orang lagu ni tak ada jadi masalah dia. Kalau kita kata semua kena lalu atas hak tajam macam pedang tadi, nya luka lah. Tapi tidak.
Seperti hadis sebelum pada ni kan kita sudah jumpa ada yang ni di atas jambatan itu ada khatatif, ada banyak benda yang menyambar, dan kalalib, dan ada cangkuk-cangkuk, hasakah, mufaltahah, dan duri yang leper, duri leper yang ada matanya, aqifah, yang bengkok. Mata dia tu gitulah, seperti mata kain gitu. Takunu binajd, serupa dengan duri, duri yang terdapat di Najd. Hak tadilah dia kata pokok sa'dan tu orang panggil as-sa'dan. Orang mukmin lalu atas titian sirat itu, titian tadi, sekelip mata. Sekelip mata. Maknanya kalau kita pejam mata bukalah. Sekelip mata. Ada juga wakal bar, ada juga seperti kilat, leng gitu. Ada juga seperti angin yang kencang. Ada juga seperti ajawidil khail, seperti kuda-kuda yang pantas. Warrikab, dan kenderaan-kenderaan yang laju. Ada juga. Fanajin musallam wanajin makdush fi nari jahannam. Jadi ada orang yang selamat sejahtera, yang lepas dan selamat sejahtera pergi, tak ada luka, tak ada gapo, tak ada gapo. Ada juga yang selamat tetapi makhdushnya bercala-cala, bercala-cala kulit dia. Makdush ni rebah, rebah situ, macam-macam lah. Jatuh dalam neraka Jahannam itu. Sehingga lalulah yang terakhir di antara mereka diseret dengan kuat. Fama antum bi ashaddali minna fama antum bi ashaddali munasyadatan fil haqq. Pada ketika itu kamu tidak lebih kuat meminta kerana kebenaran daripada aku semasa di dunia dulu. Nabi kata, maknanya aku dalam dunia dulu kat metok lah ngapak darah, metok dengan hak ni metok lah, ikutlah hak ni bahaya, semua ti royak ni. Berpuluh-puluh kali metok. Orang kata macam-macam, royak semacam. Hak ni hak tu, jangan buat lagu tu. Nabi dulu kan susah dalam perjuangan dia. Kamu kuat sesok tu, maknanya royak tidak lebih kuat daripada aku. Habis ring lah. Maknanya nak royak Nabi semasa dalam dunia dulu, nak ajak orang kepada kebenaran, kepada Islam ni, habis ring. Kira-kira ni takut di akhirat sesok ni metok, habis ring lah. Tak lebih kuat daripada Nabi metok dalam dunia dulu. Siapa gitu metok dengan orang, metok dengan Tuhan, jerit-jerit, tak jendera tidur. Nabi dulu. Kalau kamu hebat pada masa tu, metok dengan Tuhan biar selamat, tidak lebih hebat daripada aku. Nak ayat aku dulu teruk hebat lagi. Pasal apa? Pasal Nabi ni nampak kan, sport dia nampak sebahagian daripada keluarga dia masuk dalam neraka. Dia ni macam-macam dah mengalaminya. Macam mana tak metok dalam keadaan lagu tu? Nabi SAW dulu pun nampak gitulah juga. Orang yang tak ikut dia ni akan masuk dalam neraka. Tuhan tunjuk dalam neraka ke dia. Hak lagu ni masuk lagu ni, dan neraka tepat lagu ni. Hak tu yang kuat sangat tu metok dengan orang, metok tu dia lah, metok dengan Tuhan biar selamat. Habis ring. Qad tabayyana lakum, yang telah terang kepada kamu, telah terang kepada kamu, minal mu'min, daripada orang mukmin pada hari itu. Minta pada hari itu, minta dengan Tuhan.
Minta dengan Tuhan. Bila mereka nampak mereka telah lepas di antara saudara-saudara mereka, maknanya dia lepas, tapi saudara-saudara dia, adik-beradik dia, anak-anak dia misalnya, kenalan-kenalan dia tak lepas, masuk dalam neraka. Jadi puak-puak ni ada hak tak segi masuk syurga. Minta dengan Tuhan. Rabbana, mereka kata, saudara kita tu, adik-beradik kita tu, mereka duduk semaya sekali dengan kita lah dulu, puasa sekali dengan kita juga, buat amalan sekali dengan kita juga. Gitulah dia mintanya. Itulah minta sungguh-sungguh lah minta. Tuhan pun kata, mu pergilah. Lepas tu siapa-siapa kamu dapati di dalam hatinya ada seberat dinar iman, kamu keluarkanlah dia tu. Dan Allah haramkan rupa mereka kepada neraka. Haram. Sebahagiannya telah terbenam dalam neraka tu sampai ke kaki dia. Ada ke tengah betih dia. Macam-macam lah hak diseksa tu. Ada hak ringan, ada hak berat, macam-macam. Ada hak sekat betih. Dan tentu sekali tidak sekat betih saja. Di sini nak ayat macam-macam lah. Mereka pun mengeluarkan orang yang mereka kenal. Kemudian mari pula fayaqul, mari pula ingat waktu pula. Ingat waktu pula. Tak ada lagi waktu. Mana? Kenapa ke dia? Tak ada nampak. Lepas ke dia? Kalau saudara kita dia pun tak lepas lagi, tak kira dia dulu. Gitu muka kena ada. Mesti duduk dalam neraka. Gitulah kira-kiranya keadaannya pada masa tu. Minta pula dengan Tuhan. Gitu. Thumma ya'udun, minta semula pula. Tuhan pun kata, pergilah. Orang yang kamu dapati di dalam hatinya ada seberat setengah dinar, kamu keluar. Lagu tu pula, lepas tu aku tubik tu, ada pula ingat waktu pula. Nak ayatnya orang-orang yang baik, orang-orang yang rapat dengan Tuhan dalam dunia ni banyak syafaat hak dia boleh bagi esok. Hak tadi dalam hadis tadi kita tengok malaikat. Ndak ni orang ni semaya sekali dengan kita, puasa sekali dengan kita, ni orang pula ni. Dan ini bukan nabi-nabi, orang-orang biasa lah. Tapi ada kelebihannya dan dia dapat tolong orang. Syafaat tu pandang tolong lah. Tolong orang pada hari itu. Mereka pun mengeluarkan hak mereka kenal, orang-orang hak mereka kenal. Abu Sa'id kata, kalau kamu tidak membenarkan aku, kamu baca lah nak tahu. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi walaupun seberat zarrah. Jadi hak akhir tadi seberat zarrah. Seberat zarrah tu atom ataupun abu halus sangat. Mereka pun keluarkannya. Kalau satu kebaikan, Allah SWT gandakannya. Nak kata Allah SWT buat nyaya orang walaupun seberat zarrah, tak ada. Buktinya kalau ada kebaikan seberat zarrah pun, kalau orang boleh tolong, boleh akan lepas orang tu. Nabi-nabi, para malaikat dan orang-orang mukmin akan memberi syafaat. Tuhan Al-Jabbar pun berkata bila semua selesai itu. Tuhan Al-Jabbar pun kata, jadi kalau dalam hadis ni tengok Al-Jabbar, Jabbar ni maha keras, kasar. Itu sifat Tuhan yang disebut pada hari kiamat. Nyata, maknanya sifat itu amat nyata, lebih daripada hak lain. Hak keras, hak kasar. Tinggal lagi kata dia, syafaat aku. Syafaat aku. Tuhan pun menggenggam satu genggaman daripada neraka, dan dikeluarkannya beberapa kumpulan orang. Qadim tuhishu, yang sudah hangus letung, dan mereka dicampakkan dalam sungai yang terdapat, yang ada di mulut ataupun di muka syurga, depan syurga. Yuqalu lahu, orang panggil sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Mereka pun tumbuh ke tepi-tepi itu, ke tepi-tepi sungai tumbuh, naik seperti mana tumbuhnya biji benih yang dibawa
dalam lumpur banjir. Qad ra'aitumuha ila janibis sahra. Kamu nampak dia duduk di tepi batu besar, apa di biji benih sana ni, hanyut ke banjir sana. Ada juga duduk di tepi pokok yang besar, hak mana kena cahaya matahari tu jadi hijau, kata dia, segar molek lah. Hak mana lindung tu putih, pucat gitu. Lepas pada tu mereka keluar macam permata, sinar-sinar keluar lepas pada tu. Tetapi dilekatkan pada tengkuk mereka khawatim, cok. Dia ada cok, dia ada pengenalan khusus lah. Hak ni apa-apa ni. Mereka masuk ke dalam syurga. Ahli syurga pun kata, inilah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan sendiri, Ar-Rahman. Allah telah memasukkan mereka ke dalam syurga tanpa sebarang amalan yang pernah mereka lakukan, dan tanpa sebarang kebaikan yang pernah mereka kemukakan. Waktu masuk. Jadi orang lain tak nampak dah. Orang lain ni malaikat ke, nabi ke, manusia lain ke, masuk dalam syurga tak nampak. Tu tanda iman kau apa kau kah semaya tak nampak dah. Kau tadi kan nampak lagi, nampak. Kena. Ni tak kena. Tak nampak. Allah Subhanahu Wa Taala saja dia nampak. Lepas tu dikatakan kepada mereka, menjadi hak kamu seluas mana, sebanyak mana hak kamu nampak. Hak kamu nampak ni jadi hakmu. Wa mithluhu ma'ahu, dan seumpamanya lagi menjadi hakmu. Jadi sekali ganda hak ni lagi jadi milikmu. Di sini dalam hasyiah hadis ini nombor 1, dia kata setengah-setengah ulama berpendapat berdasarkan hadis ini bahawa akan ada orang-orang yang bukan mukmin yang dikeluarkan daripada dalam neraka tu masuk ke dalam syurga. Dan mereka maksudkan hak ni sebab apa? Tak ada amalan langsung, tak ada apa-apa. Jadi itu kata mereka. Walaupun walaupun kebanyakan ulama tidak terima, dia kata hak ni maksudnya amalan tak ada langsung, bukan makna tak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Hak tu ada juga. Dia kata gitu, tapi setengah-setengah ulama dia kata tak ada. Kalau kita tengok di sini amal, bukan mengucap tu, amal tu hak tak adanya, khair hak tak ada tu. Tetapi mengikut setengah-setengah ulama yang dimaksudkan amal tak ada langsung ni, maknanya amal hati tu pun tak ada. Khair itu maknanya iman tu pun tak ada. Jadi dia pegang dengan ni lah, salah satu pegangan mereka nya dia pegang dengan ni. Walaupun orang lain tidak setuju, soal lain lah. Soal lain lah. Tadi kan sebut tadi orang ada la ilaha illallah apa boleh waktu bik tu sebesar dinar iman. Jadi iman itu sebesar setengah dinar, sebesar zarah iman. Jadi iman tu kemudian iman lah, mana hak tu hak akhir sekali. Jadi demon ni kata hak ni tak ada iman pun boleh juga. Jadi hak lagu mana? Hak tu macam-macam pendapat ulama lah. Dia kata pula ada yang mengatakan iaitu orang yang memang ni bukan ahlul fatrah, tapi orang yang dia tidak dapat kebenaran Islam itu. Dia duduk tengah kaji, habis ring dia mikir, mati dalam keadaan itu. Dia tidak ada buat jahat, buat apa, tak ada. Dia orang jujur tapi dia tidak jumpa kebenaran. Lagu tu ada lagi, iaitu orang-orang yang tak sapa seru, hak dalam hutan tak sapa seru. Dia tak ada iman, tak percaya ke apa-apa. Atau percaya ke tak tahu ke satu, bodoh langsung. Itu yang kedua. Yang ketiganya sapa Islam, tapi Islam yang sampai kepada dia Islam yang tak molek, tidak meyakinkan dia. Bukan Islam yang menakutkan. Misalnya Islam lagu sampai kepada, jadi sehingga dia tak terima Islam. Jadi macam-macam lah pendapat ulama tu. Ini termasuk dalam kumpulan ni.
mana akhirnya masuk syurga juga. Masuk syurga juga. Termasuk dalam kumpulan hak ni. Ini kalau dia ada maknanya biasanya pada umumnya kalau dia ni tidak Islam, dia akan buatlah kejahatan yang lain itu dengan sendirinya. Dengan sendiri, muka tak tahu halal haram ke apa. Tetapi pada dasarnya dia lindunglah, Islam tu terlindung kepada dia. Ini mengikut setengah-setengah ulama lah. Mengikut setengah-setengah ulama seperti Ibnul Qayyim, dia mengatakan ada orang kafir maknanya masuk dalam syurga juga akhir. Kalau di kalangan orang sufi, Ibnu Arabi juga berpendapat begitu. Dan ramailah maknanya ada khilaf lah perkara ni. Tapi walau bagaimanapun, kebanyakan ulama mengatakan tak dapat tidak. Nak masuk syurga ni kena ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak tu mesti kena ada. Hak tu paling tak ada. Hak ni maksudnya amalan zahir hak tak ada. Hak tadi hak sebut iman itu pun amalan lah, hak berkait dengan iman. Itulah maksudnya. Hak tadi bukan maknanya sini mana tak ada iman langsung. Wallahu a'lam.